sesebuah warisan legenda turun-temurun daripada keturunan generasi merupakan sesuatu warisan yang sangat dihargai. Begitu juga dengan tekstil. Hari ini kita merungkap tajuk iaitu inovasi songket dan keringkam Sarawak. Bersama saya Christina Donali Abdullah di dalam rancangan Bual R&D TVS. Pada hari ini di studio kita merasakan sangat istimewa sekali bersama dua orang tetamu kita iaitu Dr. Nadia Natra Musa dan juga Dr. Dayang Hanani Abang Ibrahim merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Maklumat dan Teknologi Universiti Malaysia Sarawak yang kini juga merupakan pakar penyelidik di Centre of Technical Excellence Sarawak. Selamat datang kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini, Dr. Nadia dan juga Dr. Hanani. Ya, kemungkinan pada awalnya kita ingin mengetahui pembabitan bermulanya di dalam bidang inovasi warisan songket dan keringkam Sarawak. Mungkin Dr. Nadia boleh memperjelaskan sedikit sebanyak. Terima kasih Dr. Donna. Sama-sama. Kita mengucapkan banyak terima kasih atas jemputan kepada pihak kami berdua untuk menceritakan sedikit berkenaan dengan pengalaman kami menerusi projek inovasi warisan songket Sarawak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, projek inovasi warisan Sarawak ini adalah merupakan titik tolak daripada projek awal kami iaitu yang berkaitan dengan kita panggil program service learning di Fakulti Sains Komputer dan Maklumat pada tahun 2016 yang lepas. Alhamdulillah pada masa tersebut program service learning adalah merupakan salah satu pioneer program di fakulti kami di mana pada masa tersebut program ini menekankan community participation, bergabung sama dengan fakulti kami untuk membantu dan juga untuk membantu berkenaan dengan community development yang berada di beberapa lokasi lah. So sepanjang pengalaman kami bersama dengan community sejak 2016, kita dapati bila kita memasuki ataupun engagement di dalam kampung-kampung dan juga kawasan-kawasan di sekitar UNIMAS pada masa tersebut, kita dapati banyak produk-produk di peringkat kampung dan juga semi rural areas pun ada juga. Dan daripada situlah bermulanya di mana kita mendapati pelbagai range of products, of heritage products di kampung. Okay, antara produk yang kita temui contohnya keringkam pada masa tersebut di kampung nombor 3, kampung nombor 1, kita dapati produk itu sangat bermutu tinggi. Dan daripada situ kita mendapat tergerak. So daripada situlah bermulanya pembabitan Dr. Nadia dan Dr. Hanani lah. Mungkin Dr. Hanani boleh explain sedikit berkenaan dengan inovasi warisan Sarawak ini. Okey. Terima kasih Dr. Donna. Inovasi warisan Sarawak ini kami khususkan kepada songket dan keringkam untuk sesi kali ini. Sebenarnya bukan setakat songket dan keringkam, kita ada banyak lagi produk-produk yang lain seperti produk makanan yang seterusnya lah. Okey, untuk inovasi songket dan keringkam, kita kata kain songket tenunan Melayu Sarawak ini dan keringkam, tudung keringkam ini dia pembuatannya amat terperinci. Kalau songket Melayu Sarawak ni, tenunan Melayu Sarawak ni, kalau cuba kita terbalikkan, yang keluar yang dalam jadi keluar macam tu, kita akan dapati dia tetap cantik, tetap kemas. Dia sama sahaja. Sama. Jadi hasrat kita, bila macam ni kita hasrat kita untuk memartabatkan, songket dan keringkam kita ini agar dia tak hilang ditelan zaman macam tu. Kita nak peliharakan pengekalan. So dari situlah objektif kita pada tahun 2017 sebenarnya 2017 dan penaung kita adalah yang amat berhormat, yang amat berbahagia, Datuk Amar Hajah Jumaini, Tuan-Tuanku Haji Bujang, yang menjadi penaung, dan pengurusi kami adalah
Datuk Dr. Sabariah Putih, Okey. ya, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, ya, yang amat memberi menyokong hasrat untuk memelihara songket keringkam ini. Jadi bila kami bermula turun padang pada 2017, ya, kami menerima input-input daripada komuniti. Okey, kami cuba untuk memahami, ya. Jadi daripada situ, jadi kami membentuk satu objektif untuk membina satu ekosistem. Satu ekosistem yang dapat membangunkan, menyokong dan ke arah kelestarian. So kita banyak lagi berkenaan dengan ekosistem on the pengekalan, ya. Ya. Tapi kita terpaksa berhenti sekejap untuk commercial break, ya. Kembali lagi bersama rancangan Bual R&D TVS. Bersama kita pada hari ini tetamu di studio Dr. Nadia Natra dan Dr. Hanani. Kita kembali kepada perkongsian kita tadi, Dr. Hanani, berkenaan dengan inovasi warisan Sarawak, di mana Dr. Hanani menceritakan tentang langkah-langkah dalam pengekalan dan isu-isu. Mungkin Dr. Hanani boleh ceritakan lebih jelas lagi berkenaan dengan isu. Jika tadi kita telah mengenal pasti 3 isu-isu yang menjurus kepada projek inovasi ini, ditambah juga dengan kita kena menambah lagi, mengeratkan lagi kolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, agensi swasta, dengan pereka-pereka fashion, so kita ada perlu ada smart partnership kat situ. Selain itu, kita perlu menambahkan variasi produk. Jadi bukan setakat tudung, bukan setakat songket yang kita pakai dekat samping. Kita pun boleh seperti yang kita ada dekat sini, ya. Kita ada pelbagai inovasi, daripada clutch, daripada even tudung pun macam mana kita try bentukkan dia supaya senang digunakan. Mungkin secebis macam dekat sini saja, macam tu. And then selain itu juga mungkin kita juga kena tambahkan dari segi inovasi teknologi. Macam mana kita nak mudahkan lagi, make it portable, dari segi senang dibawa, macam tu. Jadi ke-6 isu ni bila kita kena pasti, kat situlah kita membina ekosistem, satu ekosistem yang bersepadu untuk menyokong merealisasikan projek inovasi ini. Okey, jadi terdapat banyak langkah-langkah dan inisiatif yang dilakukan, ya, untuk inovasi tersebut. Jadi mungkin Dr. Nadia boleh menceritakan kenapa komuniti yang kita pilih di luar sana. Okey, terima kasih Dr. Donna. So berhubung dengan kenapa kita memilih komuniti seperti yang saya warkan sebentar tadi, di mana itu adalah merupakan salah satu lonjakan bagi kami mendekati komuniti. Untuk makluman berhubung dengan projek inovasi songket dan keringkam ini, antara langkah awal yang telah kita buat bersama dengan komuniti adalah menubuhkan satu jaringan komuniti songket dan keringkam di Sarawak. So apa yang Dr. Hanani sebutkan sebentar tadi, di mana kita telah menjejaki penyulam dan juga penenun songket Sarawak di sekitar Sarawak. Okay? Kita bermula daripada Kuching, di Bandar Kuching itu sendiri. Selepas itu kita bergerak ke Kampung Gedong, Simunjan. Kita dapati beberapa penenun songket juga berada di komuniti tersebut. Selepas itu kita menjejaki di sebelah Mukah, Kampung Rajang. And then selepas itu kita juga mendapati mereka ada juga di Kampung Mang, lupa, di Kota Samarahan. Agak sukar untuk mencari para penyulam ini, ya? Ya, penyulam ini. Sehinggalah kita baru-baru ini sebelum MCO, ya, kita telah menjejaki penyulam penenun Sarawak di Lawas dan juga Limbang. Okay? Itu adalah merupakan gerakan pertama kami untuk menjejaki penenun dan juga penyulam Sarawak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi penyulam pula, kebanyakan komuniti kita berada di kawasan sekitar Bandar Kuching dan juga sebahagiannya juga ada di komuniti di kawasan Padawan. So ramai yang telah pun dijejaki lah. So apakah next project yang you all memang sudah ada in the pipeline yang you nak buat selepas ini?
Adakah projek-projek bersama komuniti lagi ataupun industri dan sebagainya? Untuk projek inovasi Warisan Sarawak ini, kita tidak berhenti di situ sahaja ya. okey. Itu adalah merupakan langkah awal kita. Mungkin itu Langkah- fasa pertama kan, kita langkah akan ada satu. fasa lain. Okey. Sebaik saja kami menjejaki penyulam dan penenun itu, kita menjemput mereka. Kita adakan session bersama mereka di samping pada peringkat awal tadi, kita melawat, membuat visitation ke setiap lokasi. Betul. Selepas itu kita panggil mereka dan untuk membuat beberapa bengkel ya. Okey, mungkin kita boleh ceritakan dengan lebih lanjut nanti. Itu langkah satu. Okey, alhamdulillah di bawah naungan Datuk Amar tadi. Di samping itu, kami berdua juga bersama dengan seorang lagi penyelidik ya, Puan Suhana Sarkawi, iaitu merupakan penyelidik utama daripada IPG Kota Sermahan ya. Mereka Puan Suhana juga bersama dengan kami berdua untuk menjejaki penyulam dan penenun songket di Sarawak ya. So memang kita mempunyai grant untuk membuat projek tersebut ya daripada kerajaan negeri. Mungkin Dr. Nadia boleh memperjelaskan lagi berkenaan dengan impaknya kepada sosioekonomi negara, lebih-lebih lagi di Sarawak ini. Terima kasih Dr. Donna. Sehubungan dengan isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Dr. Hanani, kita ada 6 isu tadilah. Salah satu isu yang paling kritikal iaitu shortage of weavers dan juga embroiderers kan. Jadi apakah langkah-langkah yang telah kami buat di dalam projek ini? Antaranya adalah kita telah menambah, kita cuba menambah skill dari segi weaver dan juga embroiderers melalui kerjasama dengan beberapa agensi. Okey, antaranya yang kita telah buat adalah membuat kerjasama dengan Sentex melalui training songket dan keringkam. Itu adalah salah satu. Yang kedua, kita juga untuk mengadreskan ataupun kita cuba untuk menambahkan bilangan ini melalui kerjasama kami yang terbaru baru-baru ini pada tahun 2019 melalui kerjasama dengan pihak penjara ya, pihak penjara Borneo, Puncak Borneo Sarawak pada tahun lepas. Okey, alhamdulillah kita dapati penambah kepada bilangan penenun penenun lah. Yang ini khas untuk penenun. Dan juga untuk penyulam kita melalui Sentex tadi ya. Di samping itu juga kita mengadakan pelbagai program. Okey. So berkenaan dengan Sentex, di Sentex itu sendiri kita ada 2 program yang dikenali sebagai CTOP ya. Center Technical Outreach Program ya. So daripada situ kita telah menambah bilangan penyulam kita. Okey. So sejak bermula daripada 2019, Sentex melalui basic keringkam kita telah alhamdulillah berjaya melatih sekitar 183 ya, 183 dan juga ditambahkan dengan bilangan peserta daripada OKSI ya. So 183 daripada situ. So ramai responden ataupun penenun yang kita dapati sekarang kan. Itu untuk penyulam ya. Penyulam. Selari dengan digital, ekonomi digital sekarang ya, Dr. Hanani, mungkin apakah masa depan terhadap warisan songket, inovasi songket dan keringkam ini? Okey. Terima kasih Dr. Donna ya. Seiring dengan hasrat kita ke arah merealisasikan digital ekonomi ya, kita penenun dan penyulam ni tidak ketinggalan juga. Okay? Mereka kita selitkan kita kata awareness ke arah digital. Jadi kami juga selain daripada bengkel tenunan dan sulaman, kami juga membawa mereka ke bengkel-bengkel digital, contohnya bengkel e-commerce, bengkel e-commerce
bengkel produk in 3D. Contohnya kalau dalam e-commerce kan gambar tu tak statik. Betul. Gambar tu macam mana Betul. menjadikan gambar tu jadi 3D Betul. macam tu. Oh. Dan kita juga selitkan packaging and labeling, okay, menggunakan software ya, and then kepentingannya storytelling dalam jika mereka hendak memasarkan untuk promosikan produk-produk mereka. Betul. Jadi kita selitkan dan di hujungnya kita selitkan bagaimana dia nak sustain. Jadi kita selitkan juga apa kita kata skill digital di dalam bengkel-bengkel kita. I see. So ini adalah inisiatif yang bagus untuk membantu para komuniti kan. Lebih-lebih lagi dalam tadi Dr. Nani mengatakan macam mana nak branding dia dan mempromosikan dia keluar. Ini juga merasakan satu impak ekonomi kepada para masyarakat di luar, lebih-lebih lagi penenun dan juga penyulam songket dan kita punya apa tu keringkam seperti saya pakai pada hari ini sungguh cantik sekali. Dan tadi Dr. Hanani ada kata yang keringkam ni dipakai di belakang pun cantik Even actually Tenun. songket dia pun apa kita Tenunan kata dia. tenunannya terlalu terperinci kan. Even kalau kita tengok songket songket Sarawak yang ini, ini contoh. cuba kita letak yang keluar tu ke depan. Dia tetap kemas dan cantik. Kadang-kadang kita tak perasan, pakai terbalik rupanya. Betul. Kalau pergi kenduri ke tidak ada orang perasan kan. Ini Ya, adalah belakang ni sama merupakan saja. salah satu warisan nenek saya. Ini dikenali sebagai tenunan songket motif maskota ya. Ya. Mungkin ini Mas- adalah apa tadi? Motifnya? motif Maskota. maskota. Okay. So ini adalah merupakan turun temurun lah. Okey, so ini adalah merupakan songket asli Sarawak. Sudah berapa lama ya kain songket ini? Mungkin dalam 60 lebih tahun. 60 lebih tahun dan sebab masih nenek lagi kan daripada masih nenek cantik ya? Oh, masih terus, cantik sekali. Turun ke generasi seterusnya. Betul. Okey. Kita banyak lagi akan merungkai pelbagai jenis isu di dalam songket dan keringkam Sarawak. Kita berhenti dahulu untuk commercial break. Kita kembali selepas ini. Kita kembali lagi bersama tetamu kita pada hari ini untuk menyambung lagi isu kita yang tadi belum habis kita ceritakan. Ya, Dr. Nadia, berkenaan dengan ada future projects ataupun apakah lagi yang langkah-langkah yang akan dibuat oleh pihak penyelidik terhadap songket dan keringkam ini. Terima kasih Dr. Lona. Sebentar tadi saya ada berkongsi berkenaan dengan bagaimana kami menambah shortage of weavers dan juga embroiderers melalui latihan dan kerjasama dengan institusi kan. So di samping itu juga kita nak membantu komuniti ini dari segi sosioekonominya. So apa yang telah kami buat melalui projek inovasi warisan songket Sarawak melalui kerjasama dengan state government, Kerajaan Negeri Sarawak melalui All Kuching Smart Heritage, kita telah bekerjasama, Unimas bekerjasama dengan OKSHI dan juga Sentex dan juga Sentex Commercial dan juga pihak penjara Sarawak untuk memasarkan hasil-hasil communities, hasil-hasil yang dikeluarkan oleh communities tadi ditempatkan di satu tempat yang dikenali sebagai Songket and Keringkam Gallery ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Songket dan Keringkam Gallery ini terletak di Jalan Masjid Kuching ya, bersebelahan dengan Museum Baru Sarawak, antara Museum Baru Sarawak dan Poliklinik. Okey. Dekat Central Padang dekat dia. Central Padang. Bangunan lama juga di situ. Boleh melawat di situ untuk melihat koleksi komuniti ya. Okey. So kita boleh mendapati pelbagai artifak ataupun produk kita di situlah. Dr. Hanani mungkin boleh kita simpulkan berkenaan dengan isu ini dan juga inovasi warisan songket dan keringkam ini. Apa yang dapat kita simpulkan di sini? Untuk merealisasikan hasrat kita inovasi songket dan keringkam ini untuk memartabatkannya, kita perlu kita membuka membuka and perlu dapat kerjasama daripada semua pihak lah ya, dari segi baik dia dari segi institusi, baik dia dari segi kita kata Masyarakat komuniti. Masyarakat komuniti, daripada industri design industri kraft tangan macam. So pelbagai pihak perlu memainkan peranan untuk menjayakan. Betul. Mungkin saya terlupa tadi mungkin saya dengan Dr. Nadia terlupa.
salah satu juga inisiatif kami, kami sebenarnya dah terbang ke Turki. Wah. Menjejak kan kita tadi ada isu raw material tadi. Kami dengan tim-tim semua, dengan tim-tim projek inovasi Songket Green Camp, kami terbang ke Turki. Wah. Kami membuat satu partnership I dengan see. salah satu butikom, Yeah. butikom Industri. industri ya. Dan kami harap terjalinnya jalinan sedemikian, Betul. kita dapat panjangkan kepada Betul. Itu adalah salah satu inisiatif yang kita cuba untuk buat. Ya. Terdapat berbagai lagi inisiatif-inisiatif lain yang dapat kita langkah-langkah yang dapat kita buat bersama dengan state dan juga badan-badan di luar sana dengan industri dan sebagainya. Disebabkan itu pengekalan warisan Songket dan Keringkam ini adalah satu yang sangat penting sekali kepada generasi yang akan datang. Dengan itu kita membuatkan lebih lagi inisiatif yang strategic partner lah bersama dengan kolaborasi ya. Dengan itu kita mengakhiri rancangan Bual R&D di TVS kita pada hari ini bersama dengan saya Christina Donaldi Abdullah. Saya mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.